DUN N57 Telian merupakan satu Dewan Undangan Negeri yang baru yang merupakan pecahan daripada Dewan Undangan Negeri Balingian dan Dewan Undangan Negeri Dalat. Pada tahun 2016, DUN Telian ditubuhkan untuk sebagai satu konstituensi yang baru. Setakat ini infrastruktur yang baru di kawasan Telian masih lagi kurang, namun telah diperbaiki dari semasa ke semasa. Terutamanya jalan raya, kemudahan komunikasi dan sebagainya lah yang masih lagi berkembang dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Untuk DUN Telian banyak projek besar sebenarnya, seperti lapangan terbang Baharu Mukah yang memang berada di kawasan DUN Telian. Namun banyak lagi institusi pengajian tinggi yang merupakan sebagai pemangkin kepada pembangunan pendidikan di kawasan N57 Telian. Isu yang sentiasa dihadapi oleh penduduk ialah bekalan air, jalan dan kemudahan komunikasi. Yang kita tahu sekarang bekalan air telah pun berjalan dengan baik pada satu masa, di mana pihak JBAB, Jabatan Bekalan Air telah memperbaiki bekalan air di kawasan N57 Telian, termasuk di kawasan Rumah Panjang yang masih berjalan sekarang. Dan isu yang selainnya ialah kemudahan internet yang sememangnya merupakan isu negara, di mana pada zaman moden ini kebanyakan penduduk memerlukan kemudahan internet, dan ini sedikit sebanyak menjadi cabaran kepada kita untuk memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan ini. Dewan Undangan Negeri Telian merupakan satu tempat yang mempunyai pantai yang luas dan mempunyai kawasan darat sehingga ke kawasan Bukit Bukau yang terletak berdekatan dengan kawasan Selangau. Jadi tempat-tempat yang menarik yang kita lihat di kawasan Telian ialah dengan pantainya yang perlu kita bersihkanlah untuk menjadi tempat pelancongan, dan kawasan Bukit Bukau di rumah-rumah panjang yang begitu cantik sebenarnya, yang mempunyai keindahannya yang tersendiri, di samping sungai-sungai panjang yang menarik. Dan ini pada masa depan kita ingin menjadikan kawasan ini sebagai satu tempat tumpuan pelancongan. DUN Telian ini mempunyai populasi majoritinya kaum Melanau, iaitu lebih kurang 60% daripadanya adalah kaum Melanau, 30% keturunan Iban dan 10% keturunan Cina dan lain-lain. Jadi kawasan ini bilangan penduduk dia lebih kurang 32,000 berdasarkan pada banci yang lepas. Melihat kepada keadaan muka bumi dan tempat letaknya Dewan Undangan Negeri N57 Telian ini, kita berasa bahawa Telian mempunyai perancangan masa depan yang baik. Sebab kita mempunyai hasil laut daripada nelayan, kita juga mempunyai hasil pertanian daripada petani-petani, yang mana kita lihat bahawa kita perlu membangunkan industri hiliran, industri kecil seperti pemrosesan sagu, umai, hasil-hasil laut, dan yang terbaru ialah kita hendak membangunkan kawasan ini sebagai
satu kawasan floating market. Terutamanya kita namakan floating market Telian yang mempunyai tujuan-tujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan ini, dan seterusnya tanpa mengira keturunan dan agama. Kita hendakkan supaya mereka semua dapat terlibat di dalam perniagaan secara kecil-kecilan, dan kita mempunyai institusi pengajian tinggi di kawasan ini juga seperti UiTM, Politeknik, ya. Dan yang terbaru ialah pusat latihan untuk Sintek, ya. Dan dengan adanya pusat-pusat latihan seperti ini, kita akan memberi latihan kepada penduduk yang terlibat di dalam Telian floating market ini nanti, dari segi keuangan, dari segi menguruskan keuangan, dari segi perniagaan, dan dari segi melihat kepada hasil-hasil produk yang ada di kawasan ini untuk dipasarkan kepada penduduk melalui floating market. Cabaran dan halangan yang kita hadapi ialah di mana penduduk masih lagi belum mengetahui tentang potensi pengeluaran barang makanan yang berada di kawasan N57 Telian ini, di mana kita tahu bahawa di kawasan Rumah Panjang banyak produk-produk pertanian yang mereka boleh hasilkan, dan begitu juga daripada segi penduduk kaum Melanau yang berada berdekatan dengan laut. Mereka perlu memasarkan hasil-hasil nelayan yang mereka dapat tangkap, terutamanya hasil-hasil ikan. Dan ini kesukaran kita ialah untuk memasarkan hasil tersebut. Dan dengan cara kita memperkenalkan Telian floating market, kita akan dapat memasarkan ataupun memperkenalkan produk-produk ini kepada penduduk-penduduk daripada luar. Dan saya berharap agar kawasan ini akan bertambah maju disebabkan kita ada market terapung ini untuk kepentingan penghasilan produk-produk tempatan oleh penduduk yang berada di sekitar kawasan N57 Telian. Seperti yang kita sedia tahu, Mukah adalah bandar yang kian pesat membangun. Jadi dalam pembangunan yang boleh-boleh kita nampak sekarang adalah kedai-kedai yang telah beroperasi di Mukah. Seperti contohnya di Mukah, di bandar Mukah ini, kita ada lebih 600 kedai yang beroperasi. Dia ada supermarket, ada bermacam-macam, tetapi walaupun ia bukan kedai yang besar, tetapi ia mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduk di bandar Mukah. Ya, pembangunan-pembangunan lain seperti kedai yang beroperasi ini adalah pembangunan-pembangunan seperti kawasan beribadah untuk penduduk Mukah. Contoh-contohnya seperti chapel, kuil, masjid dan sebagainya memang telah banyak diwujudkan untuk menyenangkan penduduk-penduduk di Mukah. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh tempat beribadah ini adalah ia mungkin memerlukan renovation untuk dibesarkan, sebab penduduk Mukah kini semakin ramai. Jadi tempat beribadah ini seperti yang kita tahu memang perlu dibesarkan lagi untuk menyenangkan para penduduk di Mukah. Selain daripada pembangunan-pembangunan untuk keagamaan, di Mukah ini juga kita sudah mempunyai banyak pembangunan dari segi pentadbiran. Kita juga mempunyai pembangunan seperti Menara Pehin, pusat pentadbiran yang baru yang kini sudah mula beroperasi, dan ia dapat memudahkan lagi penduduk-penduduk di Mukah untuk membuat apa-apa lagi aduan ataupun untuk berjanji temu dengan orang-orang yang penting di dalam. Selain daripada pembangunan-pembangunan yang sebegitu,
tempat beriadah juga kini banyak telah diadakan di Mukah. Sebab seperti yang kita tahu, Mukah ini berada di sebelah pesisiran pantai. Ya, selain daripada pesisiran pantai yang kian menjadi tumpuan para penduduk, kerajaan kini juga tengah berusaha untuk menyediakan pusat kolam renang untuk penduduk-penduduk. Seperti yang kita tahu, di Sarawak kita mempunyai ramai atlet-atlet yang belum lagi dijumpa. Jadi dengan adanya kolam renang ini boleh memudahkan lagi untuk para atlet yang ingin bersukan di kolam renang. Selain daripada kolam renang, di Mukah ini sekarang kita juga tengah mengusahakan untuk mengadakan waterfront. Dan dengan adanya waterfront, kita boleh memastikan gejala-gejala sosial, masalah-masalah sosial dielakkan, sebab keluarga boleh datang untuk beriadah bersama. Mereka juga boleh membawa ahli-ahli keluarga dari luar Mukah untuk berjalan-jalan di waterfront dan untuk menikmati sunset yang di Mukah. Sebab sunset di Mukah ini adalah orang cakap one of a kind. Bukan semua tempat ada sunset macam Mukah. Selain daripada tempat beriadah, di Mukah ini juga kita mempunyai cabaran seperti kita memerlukan tempat perubatan yang lebih bagus, yang perlu dinaik tarafkan. Sebab seperti yang kita tahu sekarang, kalau orang Mukah, penduduk yang di Mukah mempunyai sakit yang betul-betul kronik ataupun yang memerlukan medical attention dengan segera, chances are diorang mesti mau dihantar pergi ke hospital di Sibu ataupun sampai ke Bintulu jika ada certain medical cases yang tidak dapat di handle di Sibu.